Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Yang saya hormati Tan Sri Pengurusi Tetap Datuk Seri Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua-Ketua Sayap, Ahli Majlis Kerja Tertinggi, seterusnya para perwakilan dan pemerhati yang saya hormati sekalian. Terimalah salam ta'zim daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai perbahasan yang ada warna-warninya. Tetapi satu perkara yang saya amat rasa syukur sepanjang 2 hari berhimpun dalam satu keluarga besar UMNO ini. Biarpun kita berbeza pandangan, biarpun kita ada haluan masing-masing, walaupun kita ada pelbagai pandangan dan pendapat, tetapi akhirnya kita satu hati, kita satu keluarga, dan yang paling penting kita bernaung di bawah UMNO yang kita sama-sama cintai ini. Saya tadi mendengar dengan penuh khusyuk pembahasan terakhir daripada Melaka, kekanda kita, kekanda saya lah, yang saya kagum dengan bahasanya, dengan kata-katanya. Tetapi saya nak petik satu perkara yang disebutkan tadi yang saya kira amat penting untuk kita jadikan iktibar dan ibrah buat kita semua. Kerana medan Perhimpunan Agung UMNO ini bukan medan yang biasa-biasa. Dia adalah medan untuk kita bermuhasabah. Tadi dia ada menyebut satu ayat Quran yang menyebutkan bahawa Allah pergilirkan sebenarnya. Saat kita menang, saat kita kalah. Sebenarnya ayat itu pernah saya ungkapkan dalam ucapan dasar saya yang pertama ketika menggalas amanah sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dengan tema Bangkit Kembali. Waktu itu saya nukilkan ayat yang sama untuk memberikan satu perspektif kepada adinda-adinda saya, rakan-rakan pemuda, betapa pentingnya untuk kita bangkit kembali. Dan ayat itu sebenarnya diturunkan ketika peperangan Uhud. Setelah orang Islam mendapat kemenangan yang besar di luar jangkaan manusiawi, iaitu Perang Badar. Menang walaupun angka tentera kafir Quraisy 3 kali ganda daripada tentera Islam. Allah menyebutkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami sengaja mempergilirkan saat kamu menang, saat kamu susah, saat kamu kalah. Untuk apa? Untuk kamu mengambil iktibar, untuk kamu berfikir. Ketika kamu kalah ini, kenapa punca kamu kalah? Ketika kamu menang, kenapa kamu kalah? Dan kita tahu sejarah peperangan Uhud. Bagaimana umat Islam yang telah pun masuk dalam peperangan Uhud setelah diberikan kemenangan besar di Perang Badar, tetapi akhirnya kalah. Orang Islam merasa amat kecewa, amat rasa gundah gulana, rasa frust menonggeng, rasa macam tidak ada harapan, dunia ini begitu kelam sekali. Allah turunkan ayat selepas itu dalam surah yang sama, Ali Imran, yang saya ungkapkan dalam ucapan dasar saya yang kelima. Allah sebutkan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qala qul huwa inda anfusikum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Tak kala kamu diberikan musibah kekalahan,
awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha. Walaupun sebelum itu kamu diberikan kemenangan, yakni dalam peperangan Badar, 2 kali ganda, maka kamu berkata, qultum anna hadha, apakah punca kenapa kami ini mengalami kekalahan? Siapa yang harus dipersalahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sesungguhnya kekalahan itu akibat daripada diri kamu sendiri. Saudara-saudari sidang perwakilan yang dihormati sekalian, ketika kita kalah 2018, waktu itu kita bagaikan sebuah bahtera yang hampir karam. Layarnya carik, koyak rabak, pendayungnya patah, bocor di sana sini. Juragan kelasi ada yang kelang kabut, ada yang terjun kerana melihatkan bahawa bahtera ini mungkin tidak ada harapan. Nakhoda cuba untuk mententeramkan keadaan, mempertahankan bahtera yang hampir karam itu. Inilah muka-muka para perwakilan yang ada di hadapan inilah, yang datang daripada bahagian 189 bahagian inilah yang mempertahankan bahtera UMNO ketika itu. Kitalah yang sama-sama selamatkan bahtera UMNO daripada terus karam. Kita sama-sama berjanji setia untuk menukar pendayung yang patah, untuk menukar layar yang carik, dan kita sama-sama membawa bahtera ke tepian dengan harapan kita boleh bangkit semula. Dan alhamdulillah, kita sama-sama bangkit pada waktu itu. Dalam tempoh 22 bulan, kita tak dengar. Itulah saat yang paling manis sekali. Saya turun ke hampir semua bahagian. Kita melihat bagaimana wanita begitu mempertahankan parti. Walaupun ramai pemimpin yang lompat keluar. Sabah daripada 25 ketua bahagian, 22 saja yang 25 ketua bahagian, 22 keluar. Sampaikan 3 bahagian wanita terpaksa ambil alih sebagai ketua bahagian. 4 bahagian pemuda ambil alih. Maknanya ketua keluar, timbalan keluar, naib keluar. Tetapi kita sama-sama pertahankan bahtera. Dan kita mencapai kemenangan demi kemenangan dalam siri-siri PRK secara bersama. Waktu itu tak timbul langsung kluster itu, kluster ini. Betul atau tidak? Kerana kita sehati sejiwa. Kerana kita sepakat untuk bersama mempertahankan bahtera. Tetapi apabila Tuhan uji dengan kuasa dan jawatan, kita alpa seketika. Kita mula berantakan sesama sendiri. Walaupun Tuhan pun sudah pun memberikan amaran kepada kita. Ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jangan kamu berpecah belah, jangan kamu berantakan, kerana itu petanda kamu akan lemah dan musuh akan mengalahkan kamu. Kita saban tahun kita bercakap benda yang sama. Tetapi kita tidak jadikan itu sebagai muhasabah yang penting untuk kita bergerak ke hadapan. Tak apalah, yang lepas itu lepas. Tuhan takdirkan kali ini kita kalah kali kedua. Tetapi Tuhan masih sayangkan kita. Tuhan masih sayangkan kita dengan meninggalkan kita saki-baki yang ada ini untuk kita sedar diri. Untuk kita kembali bangkit semula. Dan kita kena kembali bangkit sebagai satu pasukan yang kuat. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ini parti yang punya amanah dan tanggungjawab. Kita masuk dalam kerajaan perpaduan hari ini bukan saja-saja nak masuk bagi membolehkan Presiden jadi timbalan Perdana Menteri, tidak. Sudah banyak dikupas. Bahkan daripada taklimat Presiden sudah banyak didedahkan apa rentetan-rentetan, walaupun sebahagiannya tidak diceritakan untuk menjaga aib dan juga maruah sesama sendiri. Tetapi ini semua adalah kifarah Allah Subhanahu Wa Taala. Kifarah ini dalam Islam dia ada 2 makna saja. Kifarah, ujian yang berbentuk kekalahan seperti ini, Allah bagi ada 2 saja makna dia. Pertama, li raf'id darajat. Allah nak naikkan darjat kita ataupun kita akan terkubur buat selama-lamanya.
Itu semua bergantung kepada tingkah dan olah kita. UMNO ini parti perjuangan orang Melayu Islam. UMNO adalah the custodian of Islam and Malay. Saya ingat antara perkara yang Datuk Seri Najib berjasa kepada saya adalah untuk membawa saya masuk dalam Majlis Kerja Tertinggi. Waktu itu saya serba salah. Kerana saya kena letak jawatan dalam semua bank-bank yang saya pegang sebagai lembaga pengarah dan penasihat syariah. Tetapi saya ingat kata-kata Datuk Seri Najib kepada saya. Ashraf, bantulah saya, bantulah UMNO untuk kita sama-sama memperkukuhkan lagi agenda Islam dalam UMNO. Itu adalah suatu hakikat. Kitalah yang telah membangunkan Islam di negara kita sejak merdeka, betul atau tidak? Memasukkan Islam dalam perlembagaan itu sebagai agama persekutuan, itu besar maknanya. Walaupun waktu itu dituduh kita sebagai parti sekular. Saya pertahankan dan kita semua pertahankan bahawa kita tidak pernah menjadi parti sekular. Betul? Kerana seluruh dunia melihat kita sebagai contoh. Di Dewan inilah pelbagai agenda Islam yang kita sama-sama cadangkan dan dilaksanakan. Saya dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Saya menyaksikan bagaimana dunia melihat kita sebagai model. Turki, antara perkara yang tak dapat dilaksanakan adalah menubuhkan sebuah bank yang bernama Islam. 3 tahun saya berengolak-alik ke negara Turki pada waktu itu untuk membantu menubuhkan sebuah bank. Asalkan namanya Bank Islam. Tetapi kekangannya apa? Kekangannya kerana dalam perlembagaan Turki, perkara 2, Turki adalah sebuah negara sekular. Jadi bank tak boleh dinamakan Bank Islam. Produk tak boleh dinamakan dengan nama-nama Arab. Kita ini kat Malaysia ni bunyi Arab baru nampak Islam. Mudarabah, musyarakah, murabahah, baik bitaman ajil, baru kita rasa Islam. Kat sana tak boleh. Akhirnya tak apa. Kita berkompromi. Sebab prinsip Islam al-aslu fil asya' ibahah. Setiap perkara itu diharuskan. Tak perlu nama Islam pun tak apa. Tak perlu nama Arab pun tak apa. Asalkan substance-nya. Itu cara kita nak melaksanakan, nak menubuhkan sebuah bank Islam di negara Turki. Tapi tak dapat buat kerana apa? Kerana walaupun 99% masyarakat rakyat Turki adalah orang Islam, tetapi perlembagaannya perlembagaan sekular. Negara kita tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana daripada awal Malaysia, UMNO meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan kitalah yang sebenarnya pada tahun 1981 usul untuk menubuhkan takaful. Dalam dewan inilah kita sama-sama, walaupun kita bukannya perwakilan pada waktu itu, tetapi UMNO lah yang mengusulkan supaya ditubuhkan institusi insurans Islam. Zaman Pak Lah, ketika ramai orang kata rakyat kita, anak-anak muda tak boleh baca Quran walaupun dah habis sekolah rendah. Sebab waktu tu ada PLKN, bila cek ada 300 orang lebih tak boleh baca Quran. Dalam usul agama pada tahun 2002 dicadangkan ditubuhkan JECOF. Untuk apa? Untuk memastikan anak-anak kita daripada sekolah rendah selesai khatam Al-Quran bila habis darjah 6. Kita ambil 33,000 guru-guru JECOF. Itu cadangan siapa? Usul agama dalam Dewan Merdeka UMNO inilah. Kitalah yang melaksanakan. Kitalah yang buat. Kita bukan cakap saja macam orang itu. Menggunakan Islam untuk kepentingan politik. Akhirnya menghalalkan yang haram. Rasuah pun dikatakan sedekah atas nama Allah. Itu suatu yang bukan dilakukan oleh UMNO. Tetapi kita ditakdirkan kalah. Bila ditakdirkan kalah, kita harus muhasabah. Kenapa kekalahan itu berlaku? Sebab itu saya cadangkan terus kepada Majlis Kerja Tertinggi untuk diadakan satu pasukan khas, jawatan kuasa di peringkat Majlis Kerja Tertinggi. Tubuhkan postmortem team. Tengok secara holistik apakah punca-punca kekalahan. Memang betul sebahagiannya adalah daripada faktor-faktor PN dan PH. Tetapi kita kena tengok secara holistik untuk kita bergerak ke hadapan. Sidang perwakilan dan pemerhati. Saya sebutkan contoh-contoh ini untuk kita merasa yakin
bahawa UMNO ini masih relevan untuk orang Melayu Islam. UMNO ini penting untuk kita pertahankan demi agenda Islam dan Melayu. Sebagaimana perlembagaan UMNO yang kita pindah untuk meletakkan Islam sebagai asas perjuangan. Tetapi semuanya bergantung kepada tingkah dan olah kita. Sebab itulah sidang perwakilan, jadikanlah apa yang berlaku ini sebagai satu pengiktibaran. Saya minta sangat-sangat, jangan kita hancurkan parti ini dikala kita sedang menerima amanah ini. Selepas ini kita akan berhadapan dengan pemilihan. Saya mohon sangat-sangat, kita pastikan UMNO ini kita selamatkan. Siapa yang menggunakan wang untuk membeli amanah tuan-tuan dan puan-puan, inilah orang-orang yang pertama yang kita harus nyahkan daripada list kita, list sokongan kita. Boleh? Jangan kita menghalalkan dan merelakan budaya setelah kita mengalami kekalahan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu bercakap dengan lebih panjang lagi kerana selepas ini ada penggulungan daripada Presiden dan Timbalan Presiden. Tetapi saya nak mengambil kesempatan di sini untuk pertama mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih saya setulusnya kepada semua ketua-ketua bahagian, timbalan-timbalan ketua bahagian, naib-naib ketua bahagian, ketua wanita, ketua puteri dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa bahagian. Kerana selama saya menggalas jawatan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, apabila saya turun ke bawah, sentiasa waktu kita nak sama-sama bangkitkan kembali semangat untuk kita mempertahankan parti ini, tuan-tuan dan puan-puanlah yang banyak mendokong pemuda-pemuda saya di bahagian-bahagian. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan saya harap apa juga pemilihan akan datang, saya dah pesan kepada pemuda-pemuda saya, jangan sesekali kita keluar dari batasan pelampauan. Kalaupun kita nak bertanding, bertandinglah sebagai satu keluarga. Bincang elok-elok dengan kepimpinan bahagian masing-masing supaya kita jangan terkeluar daripada sistem. Kerana saya bangga dengan pemuda-pemuda saya. Inilah pemuda-pemuda yang lahir di saat kita tidak ada apa-apa. Tidak ada jawatan, tidak ada ghanimah, tidak ada projek untuk ditawarkan. UMNO seolah-olah tidak ada apa-apa yang tunggu masa untuk ditalkinkan. Tetapi inilah generasi yang bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di saat kita kalah 22 bulan menjadi sebahagian daripada kerajaan dan menerajui kerajaan, dan hari ini Tuhan takdirkan kita kalah sekali lagi. Tetapi kekalahan ini bagi saya adalah peluang yang terakhir untuk Allah SWT menguji kita sejauh mana kita ini benar-benar ikhlas kepada perjuangan kita sendiri. Sebab itulah jangan persia-siakan ini. Yang kedua, saya juga nak mengambil kesempatan untuk mohon maaf daripada semua. Kerana selaku saya sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, sebagai pengurusi pemuda Barisan Nasional, kita tidak mendapat sokongan dan dukungan anak-anak muda sehingga Barisan Nasional tewas. Saya mohon maaf kerana saya mengambil tanggungjawab sepenuhnya sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya mohon agar kita ambillah iktibar dan jangan salahkan sesiapa. Jangan salahkan Datuk Seri Zahid, jangan salahkan pengarah pilihan raya, tak perlu salahkan poster boy, tak perlu salahkan sesiapa. Kita ambil tanggungjawab ini bersama seperti mana kata para pembahas sebelum ini juga, untuk kita sama-sama bina kembali UMNO. Yang penting Tuhan bagi peluang kepada kita untuk bersama dalam kerajaan perpaduan. Bukan mudah, saya faham, dan bukan mudah juga untuk kita bekerja sama dengan rakan-rakan PH dan DAP. Tetapi kita harus kekal berprinsip. Walau berkawan bagaimana sekalipun, agenda Islam, Melayu, bahasa Melayu, raja-raja Melayu, jangan sesekali jolok sarang tebuan. Setuju? Kita tidak akan merelakan prinsip perjuangan kita diperkotak-katikkan.
Kalau ada apa-apa usaha dan unsur untuk memperkotak-katikkan, kita kena berani menegur, dan kalau melampau, kita tidak teragak-agak untuk keluar daripada kerajaan perpaduan ini. Setuju? Tapi saya percaya, kerana kita buat semua ini secara telus dan terus terang. Kita ada perjanjian MOU yang kita tanda tangani secara terang-terangan, kita hebahkan. Di dalam itu kita ada majlis perundingan dan timbang tara. Apa juga perkara yang menyentuh soal kepentingan kita, menteri-menteri kita yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, mereka inilah yang mewakili kita bersama. Mudah-mudahan Allah merestui apa yang telah kita sama-sama sepakati dan sama-sama kita memperjuangkan agenda yang bersama. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, izinkan saya membacakan bait-bait pantun sebagai suatu azimat untuk kita kembali ke kawasan masing-masing dengan penuh semangat untuk kita terus menjaga parti keramat ini. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sepakat kita untuk berbudi, andai berpecah, parti binasa. Sirih kuning, gagang menguning, mari tanam, belukar sana. Andai ulat naik ke kening, mari benam buat selamanya. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Biar diugut nyawa melayang, pantang pahlawan takutkan mati. Payah kami menabur budi, nenas juga ditanam orang. Kekallah menjadi parti yang berbudi, meski emas dipandang orang. Burung merpati di dalam sangkar, baru sempurnama dapat dijerat. Andai khianat menjadi akar, tumbanglah jemaah, hilanglah daulat. Ditunggul buruk cendawan kukur, masak lemak sayur cendawan. Walau jatuh rebah tersungkur, tetap kita bangun terus melawan. Boleh sama-sama dengan saya, kita bangun dan bangkitkan semangat. Saya sebut UMNO, terus bangkit 3 kali, boleh? UMNO! Bangkit! UMNO! Bangkit! UMNO! Bangkit! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.